Bismillah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi di Quran. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Nawaitu al-i'tikaf fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Mursi majlis yang berusaha pengurusi masjid Sultan Mahmud, Sultan Ismail Cendering, jawatan kuasa masjid, tuan imam, para pegawai, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pagi ini kita nak bercakap tentang Allah, iaitulah berkaitan dengan kalam Allah. Beza kalam Allah dengan makhluk yang lain, seperti mana bezanya Allah dengan makhluk lain. Kerana kalamullah itu bukan makhluk, kalamullah itu bukan makhluk. Dengan sebab itu kalamullah ini dia menjadi mulia. Di mana sahaja saya dan kita semua memuliakan dan mencintai kalamullah, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah sampailah ke dalam syurga.
Quran ni tuan-tuan, kita tengok ni Quran ni saja saya suruh ambil tadi untuk tunjukkan. Quran ni diturunkan selama 23 tahun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ni 6236 ayat. 6236 ayat ni, ataupun pendapat yang kedua 6666 ayat. Quran ini sebelum Nabi lahir sudah ada, tetapi belum diturunkan. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Al-Quran ini sudah ada banyak ni. Sebanyak ini. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Ini cerita Quran dulu, sejarah dia. Quran ni dah ada banyak ni. 114 surah ini sudah ada di Lauh Mahfuz sebelum Nabi lahir. Lama dah. Apabila Nabi lahir berumur 40 tahun, Allah arahkan Jibril alaihi salam ambil Quran 114 surah, 30 juzuk, 6236 ayat tadi, ambil semua sekali dari Lauh Mahfuz pindah ke langit dunia. Pindah ke langit dunia, belum turun ke bumi. Dari Lauh Mahfuz 30 juzuk bawa ke langit dunia, tak di situ. Daripada Nabi berusia 40 tahun, Quran mula diturunkan satu persatu. Kadang-kadang dia turun satu ayat, kadang-kadang dia turun 5 ayat, kadang-kadang 18 ayat, kadang-kadang satu muka setengah, kadang-kadang setengah juzuk, kadang-kadang satu surah pendek, kadang-kadang 2 surah pendek serentak, kadang-kadang macam tu. Selama berapa tahun? 23 tahun. Inilah sejarah Quran. 13 tahun Quran turun di Makkah, 10 tahun Al-Quran turun di Madinah. Semua sekali 13 campur 10, Al-Quran dibawa turun oleh Jibril alaihi salam ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. ayat, 6236 ayat. Apakah ayat pertama yang turun? Saya rasa sebahagian besar boleh jawab. Cuba ingat balik. Apakah ayat dan surah pertama yang turun? Jawapannya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada agak yang tak tahu? Balik tuan-tuan pegang Quran, tengok, cari balik surah Al-Alaq, tengok balik Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat itulah yang mula-mula turun ketika Nabi berada di Bukit An-Nur, Gua Hira di Mekah. Pergilah tuan-tuan, kan? Siapa yang ada rezeki, Allah jemput tiap-tiap tahun ke Mekah, naiklah Jabal Nur. Nama dia Jabal Nur. Saya tak ingat, daripada Mekah saya rasa kami naik teksi selalu dalam 20 minit, 15 minit. Tak mahal. Tuan-tuan ambil teksi seorang 5 rial sampai Jabal Nur. 5 rial saja.
ataupun 7 rial paling banyak. Jangan bayar lebih. Mekah pergi Jabal Nur. Nama bukit itu Bukit Nur. Nama gua itu Gua Hira. Sebelum menjadi Rasul, situlah tempat Nabi berkhalwat. Khalwat ni Nabi suka duduk seorang. Sebab masyarakat Mekah tiap-tiap bulan buat pesta, nyanyi, nari. Masyarakat Mekah banyak minum arak. Masyarakat Mekah banyak rosak. Nabi tak tenang. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dah rasa di mana Allah. Bagaimana aku ingin beribadat kepada Allah? Bagaimana ingin aku mendapatkan ketenangan? Di mana ingin aku mencari pencipta kepada alam ni? Maka Nabi mengasingkan diri. Berkhalwah tu maksud dia mengasingkan diri. Nabi pun duduk jauh daripada Mekah. Nabi keluar daripada bandar raya kota Mekah yang sibuk, yang celaru, yang penuh dengan kezaliman dan penindasan. Nabi naik Gua Hira tadi, Jabal Nur. Kalau nak daki perlahan-perlahan, sejam jugalah, sejam setengah. Ada 2 bangsa saja yang paling ramai mendaki Gua Hira, daripada umur 20 sampai umur 70 dan 80. Yang pertama bangsa Turki, yang kedua bangsa, cuba teka, Pakistan. Makcik-makcik dia satu kumpulan umur 50, 60, 70. Naik 7-8 orang makcik-makcik. Bila kita berhenti rehat, dia berjalan lagi naik. Dia kata takbir, dia kata Allahu Akbar. Tak jadi berhenti lama, kita pun takbir naik lagi. Makcik-makcik 50, 60, 70-an. Tinggi juga bukit dia. 1 jam, 1 jam setengah mendaki naik. Bila sampai di kemuncak, kita akan tengok dan kita akan faham, kita akan rasa kenapa Rasulullah menyendiri di gua itu, di bukit itu. Kerana ia mendatangkan ketenangan. Di situlah Nabi merenung alam ini. Nabi tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah Nabi bertafakur, dan di situlah Nabi solat berdasarkan caki-baki syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Turun ambil bekalan, tunaikan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah di rumah Nabi. Nabi waktu tu dengan Sayyidatuna Khadijah. Rumah Nabi berdekatan dengan Marwah. Pintu keluar Marwah tu, situlah 10 meter dari situ, situlah rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi tunaikan tanggungjawab, sediakan nafkah sebagainya. Nabi naik balik. Nabi rimas dan tidak tenang dengan keadaan masyarakat yang penuh dengan penipuan. Sebelum menjadi Rasul, Nabi tak selesa dengan masyarakat yang penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Cuma Nabi tak tahu di mana Nabi nak ambil sumber ketenangan dan kebaikan. Nabi tidak tahu di mana Nabi nak ambil sumber keimanan. Tak tahu. Maka Nabi duduk di Gua Hira seorang-seorang. Gua Hira, tuan-tuan sampai di atas, tuan-tuan akan tengok tempat Nabi bertafakur dan berkhalwah itu. Dia muat paling banyak pun 2 orang je. Masuk 2 orang, solat tak boleh masuk dah orang lain. Cik je gua dia, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah satu hari pada bulan Ramadan, turunlah ayat yang pertama daripada Al-Quran yang 6236 ayat tadi. Datang Jibril alaihissalam dengan rupa bentuk manusia ketika itu. Jibril pun datang membawa satu dulang yang berisi dengan beberapa helaian lembaran Al-Quran. Kemudian Jibril suruh Nabi SAW, wahai Muhammad, Iqra, baca. Nabi pun tengok lembaran tu. Nabi tengok lelaki tu. Siapa lelaki ni? Lelaki ni bukan orang Madinah, bukan orang Mekah.
Sebab Rasulullah orang Mekah, dia lahir di Mekah, membesar di kota Mekah puluhan tahun. Kampung mana pun dia kenal. Sebab sebut imam masjid ni, Bilal sini, semua dia kenal. Rasulullah kenal. Bila Jibril datang, terus tunjuk ke Nabi lembaran Al-Quran. Jibril kata Iqra. Nabi tengok Jibril. Nabi kata ma Nabi qari, aku tak pandai baca. Lalu Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluk erat. Kemudian Jibril melepaskan Nabi. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, baca. Nabi tengok lembaran tadi. Nabi kata ma Nabi qari, aku tak pandai baca. Lalu Jibril alaihissalam peluk lagi Nabi kali kedua dan kali yang ketiga. Kemudian Jibril pun melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Jibril pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terpingah-pingah dan tertanya-tanya. Tuan-tuan, 5 ayat je turun, 5 aja. Tak habis. Itulah cara penurunan Al-Quran. Dia bukan turun sekali sejuzuk, bukan. Kadang-kadang dia turun satu surah tu tak habis pun, macam surah tadi. Dia turun 5 ayat, kemudian Jibril pergi. Jibril pergi terus menghilang. Tertanya-tanya Nabi, siapa lelaki tadi? Apakah ayat-ayat yang dibacakan tadi? Kenapa ayat-ayat yang dibacakan tadi tidak sama seperti mana kalam dan juga karangan manusia? Sebab Nabi ni dia hebat dari segi bahasa, kerana Nabi membesar di satu kabilah yang bahasanya dan kesusastraannya tinggi, iaitulah kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad ni dia punya kesusastraan dia tinggi. Bila Nabi dengar, Nabi tertanya-tanya siapa yang mencipta dan mengarang ayat-ayat yang dibacakan oleh lelaki yang tidak dikenali tadi. Maka Nabi pun dalam keadaan tertanya-tanya dan terpinga-pinga, Nabi pun turun daripada Gua Hira. Dia turun dari Gua Hira ni tuan-tuan, dia agak curam. Dia punya Jabal Nur tu agak curam juga. Turun. Siapa yang dah pernah pergi dia boleh bayangkan. Ketika Nabi sampai di pertengahan tadi, bukit banyak. Di Jabal Nur tu, depan bukit, belakang bukit, kiri bukit. Waktu sampai di tengah-tengah, itulah Jibril alaihissalam datang kali yang kedua. Tetapi pada kali ini bukan lagi dengan rupa paras seorang lelaki, tetapi Jibril menjelmakan tubuh badannya yang asal dengan sayapnya yang berjumlah 600 kesemuanya. Bila Jibril panggil ya Muhammad, Nabi pun tengok ke atas. Lalu kata Rasulullah, aku melihat Jibril dengan rupa parasnya. Ni Nabi cerita lepas tu. Selepas menjadi seorang rasul sebagainya, Nabi cerita kepada para sahabat. Kata Rasulullah, aku pun melihat ke atas, melihat Jibril alaihissalam dengan rupanya yang asal. Nabi tengok Jibril dengan rupa yang asal ni 2 kali sahaja seumur hidup. 2 kali je. Tu yang lain macam mana? Ni nak turunkan 114 surah ni, 6,236 ayat, berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali Jibril turun, semuanya dengan rupa seorang lelaki. Ini kisah dia, dengan rupa lelaki. Jibril turun dengan rupanya yang asal hanya 2 atau 3 kali saja. Jadi tuan-tuan boleh faham kan? Kali pertama Rasulullah melihat makhluk ghaib, iaitu penghulu segala malaikat, ketika hari pertama Nabi mendapat wahyu pertama, hari di mana secara rasminya Muhammad ibn Abdullah dilantik sebagai Rasul akhir zaman. Hari pertama Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam, nak kata Rasulullah, aku melihat Jibril mempunyai 600 sayap, dan keadaan fizikalnya ketika itu menutup di antara barat sampai ke timur.
Nabi tengok hujung barat, ada Jibril, sayap Jibril, dan Nabi memalingkan mukanya ke hujung timur, ada sayap Jibril, penuh langit. Lalu dalam keadaan yang menggeletar tubuh badan, tuan-tuan tengok malaikat kali pertama, Jibril pula tu, bukan tengok toyol kan. Kita demam tengok ni benda lain. Ni Nabi tengok kali pertama dalam keadaan yang menggeletar itu. Jibril pun kata, wahai Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, hari ini secara rasminya kamu adalah pesuruh Allah. Tak ada kapet merah, tak ada kapet kuning. Cara rasminya. Maka Nabi pun bila dia sebut ana Jibril, siapa Jibril? Anta Rasulullah, kamu pesuruh Allah wahai Muhammad. Siapa pesuruh Allah? Apa pesuruh Allah nak kena buat? Maka kemudian Jibril pun hilang dan Nabi pun turun dan pulang ke rumah dalam keadaan tubuh badan Nabi menggeletar. Tak pingsan tuan, kuat Rasulullah, tapi menggeletar tubuh badan Nabi, menggeletar. Sampai depan pintu, Sayyidatina Khadijah pun tengok Nabi menggeletar. Sayyidatina Khadijah dia tak tanya banyak. Ini isteri yang hebat, antara ketua wanita syurga, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia tengok Nabi, tuan-tuan. Bila tengok Nabi menggeletar tu, kita tengok suami balik macam tu, kenapa? Kita buat macam mana? Kita kata ni jatuh sungai kah? Kan, itulah bawa motor laju lagi. Oh, macam-macam lah. Bila Khadijah tengok Nabi menggeletar, Nabi kata, selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi pun masuk dalam. Tak tanya apa Sayyidatina Khadijah. Nabi terus rehat, dia pun selimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bermula daripada hari itu turunlah ayat ni, Al-Quran ini. Siapa yang bawa turun? Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di kalangan sahabat ada di kalangan mereka yang pandai menulis, yang amanah, maka mereka diberikan jawatan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Tulis. Mereka ni digelar sebagai penulis wahyu, Kutabul Wahyi. Sahabat-sahabat sebagai penulis wahyu. Siapa? Saya sebut ke tuan-tuan contoh penulis-penulis wahyu di kalangan sahabat. Sahabat ramai tuan-tuan. Sahabat semua sekali lebih kurang hampir 100 hingga 140 ribu. Hampir 100 hingga 140 ribu. Adakah kesemua menulis wahyu? Kok kipas boleh tak? Kok kipas ni tolong sana. Minta maaf tuan, panas sikit. Adakah kesemua sahabat menulis wahyu? Tidak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair ibn Awam, Khalid ibn al-Walid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Thabit ibn Qais. Siapa boleh ulang? RM1. Saya bagi sekarang. Tu nama-nama sahabat yang hebat tuan. Ni, siapa yang tulis ni? Siapa yang menulis Al-Quran pada zaman itu? Setiap kali turun wahyu, sahabat tahu ketika itu turun wahyu. Kenapa? Kerana setiap kali wahyu diturunkan, bukanlah Rasulullah duduk bersandar dengan keadaan yang seronok. Bukanlah Rasulullah dalam keadaan yang gembira dan tenang. Tenang memang tenanglah, tetapi setiap kali wahyu turun, wahyu itu sangatlah berat kepada Nabi SAW. Nak dipindahkan daripada Jibril alaihissalam ke dalam dada Nabi SAW. Berat turun ke Nabi. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahyu pernah turun dan kepala Nabi sedang diletakkan di atas pahaku. Nabi duduk berehat. Ni tu cerita romantik Rasulullah lain. Minum air, kongsi gelas dengan isteri. Mampu tak buat dah kita. Kan? Apa duk kongsi gelas berlambak. Kan? Gelas banyak, cawan banyak. Nabi kongsi. Itu cerita lain lah tu. Tu akhlak Nabi dengan ahli keluarga. Allahu Akbar.
Kata Sayyidatuna Aisyah, aku ada pengalaman wahyu turun daripada langit ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi meletakkan kepalanya dan berehat di atas pahaku. Ketika wahyu itu turun, aku tahu wahyu turun kerana kepala Rasulullah terasa sangat berat dan membuatkan pahaku sakit. Dia pun angkat kepala Nabi, letak pula belah kiri. Nabi pernah musafir dengan sahabat, kemudian turun wahyu. Bila Nabi dengar macam bunyi berdesing, macam bunyi loceng tu, tu wahyu nak turun. Wallahu a'lam, macam mana keadaan hakikat tu kita tak tahu, tapi Nabi cerita macam tu. Seakan-akan bunyi macam berdesing, loceng tu. Dalam keadaan unta-unta yang dinaiki oleh Nabi dengan sahabat ni dah tengah berjalan, bila turun wahyu, berhenti unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berhenti, unta tu tak tahan, dia pun duduk. Tuan-tuan, wahyu yang turun bukan senang-senang. 23 tahun turun ke Nabi, maka merah muka Nabi. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menanggung beratnya wahyu, dan kami tahu ketika itu wahyu sedang diturunkan. Berhenti unta, turun unta, duduk di bawah. Maka Nabi pun tunduk, wahyu duduk turun ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 23 tahun Nabi tanggung. Lepas wahyu turun, Nabi akan panggil sahabat, ta'al ya Ubay, ta'al ya Zaid, ta'al ya Thabit, uktub. Nabi pun akan bagi tahu, tulis. Ini sambungan kepada surah sekian. Nabi yang akan bagi tahu. Sebab kadang-kadang dalam masa sehari turun 3 surah, tak habis. Bila dia turun sambungan, Nabi yang akan beritahu kepada sahabat, wahai Thabit, tulis yang ni sambungan sekian, ini sambungan surah sekian, ini macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di kalangan sahabat juga mereka-mereka yang menghafal Al-Quran dan pakar dengan isi kandungan Quran. Ni lain pula, kumpulan lain. Yang tadi kumpulan penulis wahyu. Ada satu lagi kumpulan juga mulia dan hebat. Mereka ini kumpulan yang disebut sebagai Qurra'us Sahabah. Tadi Kutabul Wahyi. Kutabul Wahyi ialah penulis-penulis wahyu. Hebatlah. Satu lagi kumpulan Qurra'us Sahabah, sahabat-sahabat yang pakar dengan Al-Quran. Cerita dia, ada satu tahun ni Nabi di Madinah. Kemudian datang satu kabilah daripada luar, tak Islam. Wahai Muhammad, kami nak masuk Islam di daerah kami, tapi tidak ada yang boleh mengajar kami tentang Al-Quran. Wahai Muhammad, tolong hantar sahabat-sahabat kamu yang pakar Quran. Rasulullah, dia ada satu pasukan memang pakar Quran, sahabat. Antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu memang inilah. Abu Bakar, Uthman, Ali ni, mereka ni lah faqih, mereka ni lah mufti di kalangan sahabat, mereka ni lah penulis wahyu di kalangan sahabat, mereka ni lah hebat kepimpinan di kalangan sahabat, mereka ni lah yang menghafal Quran di kalangan sahabat. Kelebihan 4 orang ni memang tinggilah, tak boleh ditandingi. Hatta yang pakar isi kandungan Quran, Qurra'us Sahabah pun mereka sebahagian. Antara Qurra'us Sahabah di kalangan sahabat-sahabat yang lain ialah Zaid ibn Dathinnah, Khubayb ibn Adi, Haram ibn Milhan. Ni nama-nama lain pula tuan. Ni semua sahabat ni. Ni geng yang pakar Quran, pakar isi kandungan Quran. Mereka tak menulis Quran, tapi mereka menghafal Quran, duduk dalam ni. Al-Quran belum dibukukan pada zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sampai Nabi wafat, Al-Quran belum ada macam ni, belum dibukukan. Belum ada macam ni, itu belum dibukukan sampai Nabi wafat. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku peperangan besar. Perang itu lebih besar daripada perang yang berlaku pada zaman Nabi. Zaman Nabi, perang yang paling besar ialah perang Tabuk. Nabi memimpin lebih kurang 30,000 orang sahabat zaman Rasulullah. Selepas Nabi wafat, beribu-ribu yang murtad, yang duduk jauh, murtad, keluar Islam.
Dan berpuluh-puluh ribu yang tidak mau membayar zakat. Depa kata Nabi dah wafat, tak ada zakat dah. Maksudnya kalau pitanya depa zakat wajib tak? Tak wajib. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melancarkan perang. Terpaksa mengeluarkan sahabat-sahabat sehingga berjumlah puluhan ribu orang sahabat. Tuan-tuan, di dalamnya ramai di kalangan sahabat-sahabat yang qurra'us sahabah, yang menghafal Quran. Habis perang tuan-tuan, ramai mati syahid. Sahabat-sahabat yang pakar Quran ni mati syahid. Bila jumlah yang mati syahid di kalangan qurra'us sahabah ni ramai, Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar yang waktu tu khalifah. Wahai khalifah Rasulullah. Itu panggilan dia. Amirul Mukminin belum ada panggilan tu pada zaman Umar. Panggilan Abu Bakar, wahai khalifah Rasulullah. Sesungguhnya perang ini meragut nyawa ramai di kalangan sahabat yang menghafal Quran. Wahai khalifah Rasulullah, aku risau lagi setahun ataupun dua keseluruhan para sahabat yang menghafal Quran mati syahid. Maka di mana kita nak sebarkan, bagaimana kita nak sebarkan Al-Quran ini dengan meluas ke seluruh alam? Sayyidina Abu Bakar tanya, kalau macam tu apa yang kita nak buat wahai Umar? Maka Umar pun berkata radhiyallahu anhu, aku cadangkan wahai khalifah Rasulullah, kita himpunkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Himpunkan Quran dalam satu mushaf. Maksudnya tuan-tuan, zaman tu Quran bagaimana? Al-Quran pada zaman itu ditulis di atas kulit, di atas lembaran kertas, di atas kayu, di atas pelepah tamar, di atas kepingan batu, macam tu. 5 keping di rumah fulan, berapa surah di rumah fulan, berapa surah di rumah fulan, macam tu, merata, tidak dihimpunkan. Maka Sayyidina Umar cadangkan tulis semua sekali dalam di atas lembaran-lembaran, himpunkan 114 surah ini, letak dalam sebuah mushaf. Tuan-tuan, apa Sayyidina Abu Bakar kata? Wahai Umar, bagaimana kamu nak buat satu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, maksudnya Abu Bakar faham apa? Perbuatan mengumpulkan mushaf dalam satu ni bid'ah. Bid'ah ke tidak? Zaman Nabi ada tak mengumpulkan Quran dalam satu ni? Memang bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tetapi adakah semua perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bid'ah yang tidak dibenarkan? Jawapannya tidak. Apa jawab Umar? Wahai Abu Bakar, sekiranya semua yang menghafal Al-Quran mati syahid, bagaimana Al-Quran ini wahai Abu Bakar, wahai khalifah Rasulullah, akan disebarkan ke seluruh alam? Maka pengumpulan Quran ini perlu wahai Abu Bakar. Jangan takut, sesungguhnya ia perkara yang baik. Maksudnya bid'ah tu bid'ah yang baik. Dia tak ada zaman Nabi, tetapi bid'ah yang dibenarkan, bid'ah yang baik, ataupun yang disebut oleh Imam Syafi'i bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mula mengumpulkan sahabat-sahabat yang pakar Quran. Kumpulkan Ubay bin Ka'ab, kumpulkan Zaid ibn Thabit. Ni tuan-tuan, ni semua kepala-kepala ni yang hebat-hebat. Kita kembali pada kisah tadi. Jadi kabilah ni datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami nak masuk Islam, tapi tak ada orang yang pakar tentang Al-Quran di daerah kami. Tolong hantarkan sahabat-sahabat kamu yang pakar Quran. Waktu tu tuan-tuan, Nabi pun himpunkan, tak ramai, 7 atau 10 orang. Nabi pun himpunkan. Ada 2 riwayat. Panggil yang pakar-pakar Quran ni, antara yang waktu tu apa nama? Zaid bin Thabit, bukan, silap, Zaid ibn Dathinnah, Khabbab ibn Adi,
dan Haram ibn Milhan, dan ada beberapa orang yang 45 orang ni tadi. Nabi pun himpunkan. Nabi panggil pakar-pakar Quran ni. Kamu akan aku hantar ke satu daerah untuk mengajarkan Al-Quran ini ke daerah tersebut. Pergi ke sana. Maka siaplah sahabat-sahabat yang 7 orang ni, bersiaplah mereka ni untuk dibawa ke sana. Dah siap semua, tuan-tuan. Waktu tu kenderaan untuk pengangkutan jauh, sama ada kuda ataupun himar, keldai ataupun unta. Keluar daripada Madinah nak pergi ke kampung fulan yang Nabi sebut tadi. Bergerak selepas sehari, selepas 2 hari akan masa, tuan-tuan. Sampai di tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung oleh 200 tentera berkuda. Punyalah ramai. 200 tentera berkuda. Saya pendekkan cerita ni. Kepung. Sahabat-sahabat kehairanan. Kami keluar bukan untuk berperang. Kami keluar sebagai wakil rasmi kerajaan Madinah Al-Munawwarah untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran. Bila sampai tengah-tengah kena kepung, dan yang mengepung tadi rupa-rupanya tentera musuh untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi dan umat Islam Madinah ditipu, dikhianati. Kabilah yang panggil tadi bukan untuk mengajar Al-Quran, akan tetapi supaya mereka dapat membunuh dan menawan sahabat-sahabat Nabi yang pakar Quran. Memang perancangannya macam tu. Ini yang membuatkan Nabi marah ni. Cuma kita tak ceritalah, yang tu ada dalam sirah. Panjang kisah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat yang 7 ni sebahagian ambil keputusan lawan, dan sebahagian lagi ambil keputusan kita serah diri. Ramai, tuan-tuan. 200 tentera berkuda bersamaan dengan kekuatan 800 tentera pejalan kaki. ...200 tentera berkuda ni dalam perang. Dalam perang, 1 tentera berkuda seorang boleh lawan dengan 4 orang pejalan kaki. Kuat, tentera ni, kuda ni sebab dia tinggi, lepas tu dia laju dan sebagainya. Jadi sahabat sebahagian termasuk ketua pasukan ketika itu ambil keputusan lawan. Saya tak ingat nama ketua sahabat yang menjadi ketua kumpulan tu. Ambil keputusan lawan syahid lah, tuan-tuan. Lawan apa? Ramai. Dan sebahagian yang lain, antaranya Khabbab ibn Adi dan juga Zaid ibn Dafinnah radhiyallahu anhuma ambil keputusan, kita serah diri. Mereka pun diikat, 2-3 orang ikat, kemudian diheret masuk ke dalam kota Mekah. Rupa-rupanya tentera musuh tadi ambil keputusan, kita jual 2 orang ni kepada Mekah. Jual sebagai hamba abdi, tidak sebagai tebusan yang akan dibunuh. Bila sampai di kota Mekah, tentera musuh pun bawa Khabbab ibn Adi ni, bawa siapa yang nak beli Khabbab. Maka ada satu menteri Mekah, dia kata aku yang beli, sebab aku ada hutang darah dengan Khabbab bin Adi. Peperangan tahun lepas, Khabbab ini dia telah membunuh ahli keluarga aku, Fulan bin Fulan. Maka menteri ini dia pun beli Khabbab, bukan nak jadi hamba abdi untuk buat kerja rumah ni, untuk angkut air dan sebagainya, tetapi untuk dijadikan tebusan untuk dibunuh. Ni saya nak cerita kepada tuan-tuan ahlul Quran pada zaman Rasulullah. Mereka yang menyimpan Al-Quran pada zaman Nabi, bagaimana sifat mereka, keadaan mereka, kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Entah ni Quran ni. Jadi bawalah Khubayb ibn Adi tadi ni. Khubayb, silap, bukan Khabbab, Khubayb ibn Adi. Dibawa Khubayb, menteri ni beli, kemudian dia pun bawa ke satu tempat, kurung dulu. Kalau dia nak bunuh, tuan-tuan, dia boleh bunuh hari itu juga. Tetapi disebabkan dia nak hina Khubayb ibn Adi ni, maka dia nak buat satu majlis.
Dia nak buat satu majlis untuk dibunuh Khubayb. Lalu diletakkan Khubayb ini di satu dalam kurungan dan dijaga oleh seorang hamba abdi perempuan. Dia panggil jariyah dalam bahasa Arab. Hamba abdi perempuan ni jaga dia. Ikat kaki tangan Khubayb, ikat kaki Khubayb, diletakkan dalam tu dan dikunci. Hari-hari dia dikawal. Tengok wanita ni, jariyah ni duk tengok. Okey, ada. Selepas beberapa hari, jariyah yang mengawal bilik Khubayb ibn Adi ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jariyah yang mengawal bilik Khubayb ibn Adi ni, dia mengeluarkan satu perkataan. Dia kata, aku menjaga ramai di kalangan tawanan di dalam bilik kurungan ini, tetapi aku tidak pernah melihat satu orang yang lebih baik daripada Khubayb ibn Adi. Tuan-tuan, sahabat Rasulullah duduk dalam bilik tawanan, tangan kena ikat, kaki kena ikat, orang masih nampak sebagai seorang yang baik. Kita tuan-tuan di zaman fitnah ini pakai kepiah, pakai baju, pakai seluar, kan, naik motor, naik kereta, tu pun orang masih kata dia ni jahat. Itu beza kita dengan sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat ahlul Quran, pakar Quran, orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, duduk dalam tahanan, duduk di dalam penjara, tangan diikat, kaki diikat, masih lagi berdakwah kepada orang yang melihat mereka. Dakwah lagi, tuan. Yang ni yang luar biasa, sahabat. Sehingga orang yang jaga bilik tawanan itu kata, aku tak pernah melihat tahanan yang lebih baik daripada Khubayb ibn Adi. Baik dia, solat, khusyuk, diam dia, membaca Quran dan mengulang-ulang Al-Quran. Sehinggalah pada satu hari, kata jariyah ini, satu hari dia kata, sebelum Khubayb ini dibawa untuk dibunuh di Tan'im, aku lalu di bilik tawanan Khubayb ibn Adi dalam keadaan tangan dan kakinya diikat. Aku begitu terkejut apabila melihat di tangan Khubayb ibn Adi penuh dengan buah-buahan anggur yang segar dan beliau sedang memakannya. Duk pegang anggur, tuan. Ahlul Quran zaman tu. Tuan-tuan, percayalah, orang yang mencintai kalamullah akan dicintai oleh Allah. Orang yang merindui kalamullah, bila dia tak dapat baca sehari, dia rindu dan resah, Allah juga sebenarnya sedang merindui orang itu. Ahlul Quran, di mana sahaja mereka berada, di alam mana sekalipun mereka ditempatkan oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Yang tu sekejap lagi saya akan cerita. Kata jariyah ni, aku terkejut melihat di tangan Khubayb ibn Adi ada buah anggur yang segar. Kerana di seluruh kota Mekah ketika itu bukan sahaja buah anggur, sebiji buah-buahan pun tidak ada, kerana pada musim itu adalah musim kemarau. Subhanallah. Ketika itu, kata jariyah, aku yakin bahwasanya buah itu adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah kepada Khubayb untuk beliau makan. Allah bawa buah, tuan-tuan. Duduk di mana pun tenang je dia makan. Kemudian pintu pun dibuka, Khubayb pun dibawa ke satu tempat yang bernama Tan'im. Menteri Mekah yang beli Khubayb tadi, dia buat pengumuman kepada seluruh penduduk Mekah, buat majlis khas nak bunuh Khubayb ni. Sebar dalam dalam radio, buat iklan dalam TV, contoh tuan, sampai seluruh Mekah tahu hari itu akan dibunuh Khubayb ibn Adi. Maka keluarlah beramai-ramai. Waktu tu, tuan-tuan, Nabi dah berhijrah ke Madinah Munawwarah. Semua dah hijrah di Madinah. Di Mekah tinggal berapa orang saja yang Islam, yang merahsiakan keislaman mereka. Berapa orang saja yang tinggal. Yang lain kesemuanya bukan Islam. Keluar dalam keadaan gembira dan seronok untuk melihat pembunuhan sahabat Nabi, sahabat Muhammad yang bernama Khubayb ibn Adi.
Siapa yang pernah pergi ke umrah dia tahu, Tan'im. Di sanalah. Kenapa dibunuh di Tan'im? Sebab Tan'im tanah halal. Orang Arab mereka tidak membunuh di tanah haram walaupun sebelum kelahiran Rasulullah. Dia tak bunuh di tanah haram. Nak bunuh, nak berperang di tanah halal. Dibawa dan diheret Khubayb ibn Adi pergi ke Tan'im. Sampai di Tan'im, ribuan orang dah berkumpul. Ribuan. Semua buat bulatan yang besar. Sebab nak tengok Khubayb ibn Adi akan dibunuh di tengah-tengah. Lalu dipacakkan kayu salib di tengah. Pacak kayu salib bukan sebab Kristian, tapi pacak kayu salib ni salibun, ini perkataan Arab. Salib bermaksud kayu yang dipacakkan yang berbentuk macam ni. Itulah salib. Perkataan Arab. Salib ni perkataan Arab. Bila Arab kata uslubhu fi'il amar, uslubhu, salibkan dia, maka semua orang faham. Ambil lelaki itu, ikat di situ, tangan kanan dia macam ni, tangan kiri dia macam ni, kaki dia diikat ke bawah. Itu maksud salibkan dia, bukan Kristian kan dia. Dah nah? Okey, kemudian dibawalah Khubayb sampai ke tengah. Bila dibawa sampai ke kayu tadi, pemimpin-pemimpin Quraisy duduk dekat dengan kayu. Maksudnya orang besar ni duduk dekat dengan show lah. Waktu tu show lah, yang tu pertunjukan lah. Ketika nak diikat, Khubayb ibn Adi dia minta izin. Dia kata, izinkan aku untuk solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh. Solat sunat 2 rakaat. Solat sunat sebelum dibunuh ini juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tak pernah Nabi ajar. Tetapi kenapa Khubayb buat? Kerana itu adalah bid'ah yang hasanah. Ingat tuan, itu bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik, kata para ulama. Maka Khubayb pun minta izin. Tuan-tuan tengok pejuang Islam. Bila nak dibunuh, apa yang ada dalam akal dia? Solat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun minta izin. Quraisy pun sambil gelak ketawa. Pemimpin Quraisy kata, solat. Sila. Sambil gelak lah. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Kalau kita nak semayang lama ke nak semayang cepat? Lama lah. Lagi lama semayang, lagi lambat lah kena bunuh ni. Maka Khubayb pun solat, tetapi dengan keadaan yang laju. Dia semua solat, tapi laju tu bukan kita faham laju macam tu, naik macam tu. Laju kita lah, semayang sunat kita. Itulah solat yang laju. Khubayb pun solat, Allahu Akbar. Habis semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun memandang kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Khubayb berkata, sengaja aku mempercepatkan solat supaya kalian tidak menyangka bahawa kami takut untuk bertemu dengan kematian. Tengok ayat tuan, ayat. Sengaja aku percepatkan salat supaya kalian tidak menyangka bahawa kami takut untuk mati fi sabilillah, kata Khubayb. Lalu dia pun diikat. Tangan kanan, tangan kiri, ikat di sini, ikat kaki dia. Lalu pemimpin Mekah pun mengarahkan supaya Khubayb dibunuh. Macam mana dibunuh? Dengan panah, dengan pancung, dengan dipotongkan tangan di sebelah kanannya. Potong tuan, potong. Tuan-tuan, potong tangan sebelah, terus mati ke belum? Belum. Potong. Memancut-mancut darah keluar. Ketika darah memancut-mancut keluar daripada tubuh Khubayb, waktu itu juga pemimpin Quraisy sambil menghina, mereka bertanya, wahai Khubayb, maukah kami lepas sekarang? Bebaskan sekarang juga daripada tali yang mengikat dan kami tak bunuh kamu, dengan syarat tukarkan kamu dengan Muhammad dan kami bunuh Muhammad. Oh, nak bunuh Muhammad dalam keadaan menanggung sakit. Tuan-tuan, bukan luka di jari, dipotong tangan sebelah, darah memancut-mancut itu, dengan penuh kegairahan untuk mempertahankan Rasulullah,
dengan penuh semangat nak ajar kepada umat Nabi yang lain begini cinta Nabi kepada cinta kami kepada Muhammad, dia pun jawab kepada pemimpin Quraisy, dia kata, "Hei pemimpin Quraisy, jangankan untuk menggantikan tempat aku dengan tempat Muhammad, tidak akan aku benarkan. Untuk kalian lukakan badan Nabi kami dengan sebatang duri pun tidak akan aku izinkan." Tuan-tuan nampak? Sahabat, samakah dengan kita? Sama. Tak sama. Lalu dipotonglah tangan kiri Khubayb, dipotong kaki kanan Khubayb, dipotong kaki kiri Khubayb. Sebelum dia mati, Khubayb ibn Adi mati syahid. Dia mendongakkan kepalanya ke langit, dia kata, "Allahumma ahsihim adada." Ya Allah, kira mereka seorang demi seorang. Waqtulhum bidada, bunuh mereka kesemuanya ya Allah. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal walaupun seorang. Kemudian dia pun mati syahid, meninggal dia. Balik penduduk Mekah dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan, balik dalam keadaan ketakutan. Ada yang pingsan mendengar doa Khubayb ibn Adi, ada yang pingsan kerana mereka tahu apabila Muhammad atau sahabat-sahabatnya melafazkan doa, doa itu akan dimakbulkan oleh Allah. Ada yang terlepas anaknya daripada tangannya. Balik dalam keadaan ketakutan, mereka meninggalkan jenazah Khubayb ibn Adi yang syahid di situ. Nabi SAW pun di Madinah jauh, Nabi kata, "Pergi ambil jenazah sahabat kamu Khubayb di Tan'im." Dia dibunuh di Tan'im. Lalu sahabat Nabi pun yang ditugaskan oleh Rasulullah datang ke Tan'im. Sampai di Tan'im tengok jenazah tak ada. Tengok jenazah hilang. Tanya penduduk Mekah, sebab sahabat-sahabat ada yang berasal daripada Mekah, Muhajirin, orang Mekah. Tanya orang Mekah, orang Mekah tak tahu, kami tak ambil. Tanya pemimpin kota Mekah, kami tak ambil. Jenazah dia dibiarkan di situ. Keliling sahabat cari jenazah penghafal Al-Quran ini, jenazah sahabat yang menjaga Quran ini. Pusing cari tak ada. Sedih balik ke Madinah, "Ya Rasulullah, tak ada jenazah, tak jumpa jenazah Khubayb ibn Adi." Nabi ni senyum dah, maksudnya ada jawapan dah. Bila sahabat sampai dekat, sahabat kata tak ada jenazah Khubayb. Nabi kata, "La ba's, tak apa. Dafanathul malaikah, para malaikat dah ambil dan kebumikan jenazahnya." Tidak mengapa, para sahabat telah pun mengambil dan mengkebumikan jenazah dia. Tuan-tuan tengok kemuliaan mereka-mereka yang ada hubungan dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Tu dunia. Pindah ke alam barzakh. Lagi 10 minit saya berhenti, insya-Allah. Lagi 10 minit. Ni saya nak cerita kepada tuan-tuan betapa Allah memuliakan Ahlul Quran di alam mana pun mereka berada. Ahlul Quran, dengan syarat mereka mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, merindui Al-Quran dengan sepenuh hati, hidup dengan Al-Quran sepenuh hati. InsyaAllah Allah SWT memuliakan mereka. Ada orang nak keluar. TAY 799, kenderaan menghalang laluan. Ada orang nak keluar. TAY 799. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masuk ke dalam alam barzakh, masuk dalam alam barzakh ada azab kubur. Apabila satu orang yang hidup dengan Al-Quran, mengamalkan satu surah daripada Quran, satu surah dia amalkan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia amal surah Al-Mulk. Bila dia dibawa masuk ke dalam alam barzakh, roh dia dikembalikan di alam barzakh, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan soalan kepada dia dan untuk menyiksa hamba Allah ni. Apabila Munkar dan Nakir datang daripada arah kakinya untuk memukul dia,
datang surah Al-Mulk. Tuan-tuan tengok, datang surah Al-Mulk, pergi ke kaki orang yang mengamalkan surah tadi. Lalu dia berkata, jangan pukul tuan aku, sesungguhnya lelaki ini mengamalkan aku ketika mana dia hidup. Lalu malaikat dan azab tadi datang daripada sebelah kepala. Surah Al-Mulk berpindah ke arah kepala. Ini hadis dan sanad dia hasan. Datang ke arah kepala untuk memukul orang ini. Maka surah Al-Mulk datang ke arah kepala. Dia kata, jangan menghalang malaikat itu, sesungguhnya tuan aku ini dahulunya membaca aku ketika dia hidup di dunia dulu. Maka malaikat datang daripada arah kanan. Surah ini mempertahankan tuannya di arah kanan. Malaikat datang daripada arah kiri. Surah ini mempertahankan tuannya daripada disiksa di alam kubur daripada arah sebelah kiri. Lalu pulanglah malaikat itu. Maka selamatlah tuan yang menghidupkan surah Al-Mulk di dalam kehidupannya. Tuan-tuan, sampai di padang mahsyar. Di padang mahsyar apa berlaku? Alhamdulillah. Di padang mahsyar setiap orang dipanggil seorang demi seorang. Allah panggil, dia pun datang. Tidak ada perantaraan kita ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bantu kita. Kita sendiri yang akan berurusan dengan Allah pada hari itu. Membawa buku amalan kita yang syarat dengan ribuan dosa besar. Berdiri dalam keadaan tunduk kepala. Takut kita. Tiba-tiba tuan-tuan, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Ni orang-orang yang hidup dengan Quran. Apabila dia dipanggil ke hadapan, dalam keadaan dia tunduk kepala dia, buku amalan dia dah dibuka di depan dia. Ketika nak ditimbang sejam demi sejam apa yang dia lakukan, seminit demi seminit apa yang dia lakukan di dunia, tiba-tiba ada orang yang bercakap bagi pihak dia. Dua orang. Dua orang itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi peguam bela kepada mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran. Kita ada masa ni, kita yang ada nyawa lagi ni, pegang Al-Quran, renung Al-Quran, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penenang hati kami, jadikanlah Al-Quran ini penghibur masa kami, jadikanlah Al-Quran ini pendamping kami pada setiap masa, ya Allah. InsyaAllah Allah campak dalam hati kita, kita cinta Quran, setiap hari kita pegang Quran. Tuan-tuan bayangkan, tengok surah Al-Baqarah dan Ali Imran berhujjah di hadapan Allah, mempertahankan tuan mereka yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan tak mau lagi. Ni rahsia ni, rahsia Nabi beritahu. Tadi dia dalam barzakh, surah Al-Mulk. Ni di padang mahsyar, kita dalam keadaan tunduk, tiba-tiba ada orang mempertahankan kita, kita pun angkat kepala kita, kita tengok Al-Baqarah dan Ali Imran sedang berhujjah di hadapan Allah. Alhamdulillah, tak perlu cakap. Kata Rasulullah, sehingga habis buku amalan yang ditulis, Al-Baqarah dan Ali Imran masih mempertahankan kita sampai habis. Tak mau lagi tuan. Allahu Akbar. Akhir sekali penutup kepada kuliah subuh pagi ni tuan-tuan, sampai masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, dalam syurga tak ada ibadah. Siapa yang esok ajal dia, maka subuh hari ini adalah subuh terakhir bagi kehidupan dia selama-lamanya. Siapa yang malam ini ajal dia, maka zuhur tengah hari nanti adalah zuhur terakhir bagi diri dia selama-lamanya. Kerana dalam syurga tidak dibenarkan lagi untuk beribadah. Solat dah tidak dibenarkan.
baca Quran tidak dibenarkan, zikir tidak lagi dibenarkan, sedekah tak lagi dibenarkan, tidak ada lagi yang namanya umrah, tak ada lagi yang namanya zakat, tak ada lagi yang namanya sedekah. Tuan-tuan sekalian, nak buat amalan baik di dunia ni lah. Tuan-tuan nak rasa kemanisan iman, buat perkara-perkara ibadah di dunia inilah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam syurga ada satu benda yang nama dia ibadat di dunia dulu, tapi dalam syurga dibenarkan oleh Allah. Apa tuan-tuan? Membaca Al-Quran oleh ahlul Quran. Mereka yang ahli Quran di dalam syurga, mulut mereka terkumat kamit membaca Quran. Kata Rasulullah, bukan kerana mereka beribadah dalam syurga dengan bacaan Quran, tetapi kerana rindunya mereka dengan ibadah membaca Quran itu. Mereka yataladzazuna bi qiraatil Quran. Nabi kata mereka bersedap-sedap di dalam syurga dengan mulut mereka terkumat kamit mengulang-ulang Quran yang dulunya mereka baca di dunia. Orang yang kuat sedekah di dunia, di syurga tak boleh sedekah. Orang yang kuat semayang malam dulu, duha di dunia, seronok dia bila salat, khusyuk dia bila salat, dalam syurga Allah tak benarkan salat. Tetapi ahlul Quran masih diizinkan oleh Allah untuk mulut mereka terkumat kamit membaca Al-Quran. Begitulah penghormatan Allah kepada ahlul Quran di dunia, di alam barzakh, sampailah di dalam syurga. Semoga Allah SWT memilih kita untuk menjadi ahlul Quran di dunia dan juga di akhirat. Sekian dulu ceramah saya pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya balik Syria dah 8 tahun. Baru tahun ni saya mula untuk membina pusat pengajian berdasarkan sistem yang saya belajar waktu di Syria dulu. Sistem yang sama bawa ke sini sebab belum ada. Tanah dah beli, alhamdulillah, dah tambun sebagainya. Ini adalah tour pertama saya. Pertama saya untuk saya buat kutipan untuk pembinaan akademi, lebih kurang 8 bangunan yang akan menelan belanja sebanyak 8 juta ringgit. Semoga sumbangan yang tuan-tuan buat pada pagi ini barakah, tuan-tuan, dan membuatkan orang lain beramai-ramai juga membantu untuk kami bina Akademi Al-Habibul Mustafa. Di belakang sana insya-Allah diletakkan tabung. Ada tabung. Di belakang sana diletakkan tabung. Di sebelah muslimat pun ada tabung. Siapa ada yang nak keluarkan zakat dan sebagainya boleh sumbangkan. Kos 8 juta ringgit. Saya baru mula rumpul dan sekarang baru ada 100,000 ringgit. Ni bulan ni nak mula naik bangunan yang pertama insya-Allah. Yang kedua, saya nak himpunkan pewakaf bulanan selama setahun, bukan wakaf selama-lamanya. Pewakaf bulanan selama setahun, sebulan RM100. Jadi tuan-tuan boleh bantu untuk bina masjid sekolah, untuk bina asrama budak, untuk bina tempat belajar budak. Bukan Quran saja, mereka akan hafal hadis sebanyak 2,000 hadis. Kemudian mereka akan mula ikut sistem pengajian pembelajaran macam yang di Syria tu, tuan-tuan. Jadi saya nak cari pewakaf di kalangan tuan-tuan pagi ini insya-Allah. Boleh tulis nama di muslimat pun, kita bagi kertas ni, tulis nama pendek aja, tak perlu nama panjang, beserta nombor telefon. Setiap bulan mula daripada Disember ni sampailah tahun depan, setahun saja, masukkan dalam akaun sekolah. Tuan-tuan buat sendirilah, pergi ke bank ataupun internet lah, internet banking, masukkan dalam akaun sekolah yang akan kita war-warkan dalam grup WhatsApp. Semua yang bagi nama SU sekolah akan masukkan dalam grup. 200 orang, semua orang Terengganu, penyumbang daripada Terengganu.
pewakaf Terengganu duduk dalam satu kumpulan, naik satu bangunan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi siapa yang berhajat boleh datang ke depan di sini nanti, bagi nama dan nombor telefon untuk wakaf bulanan RM100. Tak mampu 99 pun tak apa kan, kurang RM1, 50 ke 80 ke, yang penting kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau berikan kepada kami, wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.